Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So sebelum ni, Tecno dah lancarkan Tecno Pova 4 yang sangat laris pada masa tu. Sebab dengan harga RM700 aja, korang dah boleh dapat memory yang besar, RAM yang besar, bateri yang tahan dan ada 2 speaker. Jadi phone tu memang laku keras macam goreng pisang yang ada dekat tepi jalan tu. Jadi hari ni kita nak review lagi satu phone baru yang ada collaboration dengan Free Fire tu, iaitu Tecno Pova 5. Apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada screen refresh rate 120Hz yang sangat smooth, ada memory 256GB dan 16GB RAM, ada chipset MediaTek G99 yang power efficient, dan yang bestnya, Tecno dah bagi banyak upgrade dari segi specs, tapi harga dia masih maintain dekat harga yang lama. Jadi kalau korang tengah nak cari phone sekitar bawah 700, lepas tu nak gunakan untuk kerja harian dan gaming tu, memang korang kena consider phone yang ini. Sebab biasanya dengan harga macam ni kan, memang jarang korang akan dapat phone yang ada spek mid-range dengan harga bawah RM700 aja. So, kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan secara online di Tecno Official Store kat Shopee dan Lazada. Dan kalau korang tak suka beli phone dekat online dan nak cari phone ni kat offline tu, korang pun boleh walk in di kedai authorized Tecno reseller yang berdekatan dengan area korang. So, kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So, aku pun dah gunakan phone ni dalam masa seminggu. So, tanpa membuang masa, ini review saya tentang Tecno Pova 5 pada tahun 2023. Kalau dari segi rekaan kotak dia memang nampak special dan kotak dia berbentuk segitiga yang nampak macam kotak coklat. Kat kiri tu dia ada karakter Free Fire Kelly, kat kanan tu dia ada Tecno Pova 5. Kat belakang pula dia ada selling point dia. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat phone Tecno, SIM ejector tools, user manual dan warranty card, stiker Free Fire, gift code card yang akan dapat weapon, skin ataupun bungalow biji, casing transparent, kabel USB Type-C, earphone dan satu charger 3 pin 45W. Kalau dari segi rekaan phone ni memang nampak unik sebab dia ada design yang nampak macam gaming phone dan cover belakang dia ada 3D turbo mecha design yang sangat real. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap. Cuma kat cover belakang tu dia akan lekat kesan cat jari dan nampak kotor sikit. So suggest korang gunakan casing yang ada dekat dalam kotak itu. Okay? Lepas tu phone ni didatangkan dengan 3 warna iaitu Mecha Black, Amber Gold dan Hurricane Blue. Cuma sekarang korang akan dapat color gold dan color black aja. Yang biru tu dia akan datang ke Diana. Okay? Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula dia ada speaker kedua. Bergerak ke bahagian screen, phone ni didatangkan dengan screen bersaiz 6.78 inci dan refresh rate dia boleh support sehingga 120Hz. So untuk bahagian screen, Tecno dah upgradekan resolution dia sehingga Full HD+. Lepas tu refresh rate dia pun dah upgrade lebih tinggi kalau kita compare dengan Pova 4. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk layan movie ke scroll social media tu, performance dia memang cukup smooth dan puas hati. Sebab phone ni dia ada screen yang cukup terang dan sound 2 speaker DTS high-res audio yang cukup padu. Bergerak ke bahagian storage, phone ni didatangkan dengan memory 256GB dan 8GB RAM. So untuk bahagian memory, phone ni dia ada memory yang cukup besar sebab biasanya dengan harga macam ni kan, memang jarang korang akan dapat memory yang sebesar lembu ini. Jadi kalau korang nak download banyak apps dan simpan banyak dokumen tu, korang pun tak perlu risau memory dia akan cepat penuh. Kalau korang nak tambah RAM dia pun boleh juga. Korang just pergi kat setting, special function, main fusion dan tambah RAM dia sehingga 8GB. Jadi korang boleh gunakan 16GB RAM ni untuk run lebih banyak apps dekat background tanpa sebarang masalah. Untuk bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan bateri 6000mAh dan charging dia boleh support sehingga 45W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang lebih besar kalau kita compare dengan brand lain. Jadi kalau korang adalah hardcore user, biasanya bateri dia still boleh tahan 1 hari tanpa sebarang cas. Tapi kalau korang adalah casual user, biasanya bateri dia boleh tahan 2 hari baru korang kena cas 1 kali. Kalau korang bangun pagi lepas tu terlupa nak cas bateri masa malam tu, korang pun tak perlu risau sebab korang cas dekat 20 minit saja, bateri dia dah boleh dapat dalam 50% dah. Jadi kalau korang adalah casual user, korang still boleh guna phone ni sampai malam baru korang kena cas 1 kali. Bergerak ke bahagian interface, phone ni didatangkan dengan HiOS 13 based on Android 13.
So untuk bahagian UI dia adalah tema yang jenis Free Fire. Jadi kalau korang adalah peminat Free Fire, dekat dalam tu dia ada banyak tema Free Fire dan ada sound Free Fire. Tapi kalau korang bukan fans Free Fire, korang pun boleh tukar tema dia. Sebab korang just pergi kat setting saja dan tukar theme dia pergi ke jenis yang standard. Untuk bahagian function, phone ni dia ada function yang cukup banyak untuk kerja harian. Sebab kat dalam ada function NFC yang boleh gunakan untuk top up Touch 'n Go. Ada App Twin yang boleh gunakan dua social account dekat satu phone. Dan kalau korang nak gunakan phone ni untuk kerja office pun boleh juga. Sebab korang boleh transfer file guna OTG dan sambung keyboard dekat phone ni walaupun korang tengah dekat outstation. Untuk bahagian chipset, phone ni didatangkan dengan chipset MediaTek Helio G99 yang power efficient. So untuk bahagian chipset, phone ni dia ada chipset yang cukup power. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, sepanjang saya guna tu performance dia memang cukup laju. Kalau korang nak gunakan phone ni untuk gaming pun sedap juga. Sebab kat phone ni memang ada banyak feature-features yang sedap. Macam cooling system yang boleh kurangkan haba, gyro yang agak accurate dan block incoming score masa korang tengah naik rank tu. Untuk performance Free Fire, performance dia memang cukup laju. Sebab performance dia memang rasa smooth dan tak rasa lag. Kalau nak main PUBG pun sedap juga. Sebab gyro dia memang accurate dan phone ni dia pun tak rasa panas. Nak main ML pun ok juga sebab grafik dia memang rasa smooth dan tak rasa spike masa tengah banyak enemy tu. Cuma Genshin Impact tu grafik dia cuma boleh set dekat lower saja. Tapi gaming experience dia masih cukup ok kalau korang nak gunakan untuk main semua game itu. Bergerak ke bahagian kamera, phone ni didatangkan dengan kamera 50MP untuk main kamera dan 8MP untuk kamera depan. So untuk bahagian kamera, gambar dia memang nampak cantik dan detail. Sebab color dia memang nampak terang dan color dia pun tak rasa soft juga. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian ke ambil gambar dokumen tu, gambar dia memang nampak detail. Kalau korang nak ambil gambar selfie pun ok juga. Cuma night mode korang tak boleh lah compare dengan phone flagship tu. Tapi kamera night mode dia still boleh dikatakan agak baik untuk sebuah phone bawah RM700 tu. So sekarang kita tengah test kamera depan Tecno Pova 5 ni. Okey, yang ni adalah yang 1080p 30 frame per second. Yang ni dia ada stabilization lah. Okey, so korang boleh nampak yang kamera dia memang stable lah. Okey, so yang ni adalah untuk resolution yang 2K. Yang 2K dia tak ada stabilization lah. Okey, so kalau korang nak guna 2K tu, korang guna tripod lah untuk stablekan image dia. Okay. So yang ni adalah kualiti yang dual view video. Okay, korang boleh rakam depan dengan belakang serentak lah. Jadi korang nak rakam main dengan kucing ke apa tu, korang boleh guna yang dual view video lah. So yang ni adalah untuk kualiti kamera belakang dia. Yang ni 1080p 30 frame per second. Yang ni dia ada stabilization lah. Okay, kita test run sikit. Okay, memang agak stable lah. Yang ni adalah untuk yang 2K. 2K tu dia tak ada stabilization. Jadi korang kena guna tripod ataupun ambil dengan stable lah. Okay. So overall, berbaloi ke phone ni? Actually bagi saya tak kira lah korang nak gunakan untuk gaming ke kerja harian tu, phone ni memang sangat berbaloi. Sebab dengan harga bawah RM700 aja, korang dah boleh dapat skrin yang besar, bateri yang tahan, chipset yang power dan ada refresh rate yang tinggi. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian dan gaming tu, performance dia memang cukup smooth dan bateri dia boleh tahan lama. Cuma korang janganlah expect dia boleh padu macam phone 2000 sampai 3000 tu. Sebab phone ni adalah phone yang budget dan bukan jenis yang flagship itu. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Lepas tu kalau korang beli sekarang kan, korang akan dapat free gift box daripada Tecno. Kat dalam ada spot Bluetooth earphone dan satu speaker. Free gift ni dia limited untuk 2000 unit pertama aja. Jadi kalau korang nak beli phone ni, korang kena cepat-cepat lah add to cart sebelum stok dia habis. So korang rasa macam mana? Phone ni best ke tidak? Sila komen kat bawah dan share sikit apa pendapat korang tentang phone ni. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.